Tetapi qadar Allah, pada usia 22 tahun, sewaktu saya sedang bermain bola sepak, okey, waktu itu masih belum Islam, saya tercedera. Tak boleh berjalan lebih kurang dalam sebulan. Tak boleh berjalan. Bos pun kata, okeylah, you tak boleh jalan, tak boleh kerja, kita kena berhentikan you. Tak apalah. Nak buat macam mana? Nak merayu pun bukan boleh pergi kerja. No problem. Kemudian saya mendapat tawaran untuk pergi ke Kuching, Sarawak. Siapa di sini yang asal daripada Sarawak? Sarawak, Kuching, Miri, Sibu. Cantik. Tak pernah pergi lagi, tapi harap akan nak pergi nanti insya-Allah. Okey? Saya pergi ke Kuching, Sarawak. Okey? Pergi ke Kuching, Sarawak, dan di situ, di Sarawak dia berbeza dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini, adik-adik pernah pergi Kuala Lumpur, betul kan? Semua betul? Adakah yang tak pernah pergi Kuala Lumpur lagi? Tak. Semua pernah pergi kan? Di Kuala Lumpur, di tengah bandar, dia banyak kelab dan pub. Okey? Tetapi di Kuching, Sarawak, dia ada tetapi jauh dan biasanya lebih kecil berbanding dengan Kuala Lumpur. Bukan lebih kecil, sangat kecil. Dan saya perasan sesuatu di Kuching, Sarawak, di pub dia, dululah, sekarang tak adalah. Kalau pergi, mereka suka nyanyi lagu Amy Search. Tahu tak lagu apa? Lagu Tiada Lagi. Dia macam tarik lembu naik pokok. Mereka nyanyi tak sedap. Adalah sebahagian mereka ada yang sedap. Okey, tapi secara umumnya di Kuching, Sarawak saya rasa sangat tenang. Dan bila saya rasa sangat tenang, waktu itu saya mula fikir tentang kehidupan. Iaitu apa tujuan hidup saya? Adakah hidup saya ini sekadar cari duit, enjoy, lepas tu kahwin, dapat anak, tua, sakit, mati? Saya fikir macam tu. Adakah itu kehidupan saya? Adakah itu tujuan kehidupan saya? Kalaulah itu tujuan kehidupan saya, apakah beza saya dengan kera di hutan? Tak ada beza. Waktu itu saya mula nak mencari. Saya percaya kepada Tuhan. Bila saya jadi free thinker waktu itu, adik-adik, saya percaya ada Tuhan. Tetapi konsep yang saya percaya simple, tak complicated. Saya tak sempat nak baca semua kitab dan saya tak minat nak baca semua kitab waktu itu. Konsep saya simple. Saya percaya Tuhan wujud, Tuhan ada, tetapi Tuhan bukan manusia. Dan manusia macam kita tak boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab bagi saya, kalau Tuhan ialah manusia dan manusia boleh jadi Tuhan, buat apa saya sembah Tuhan? Lepas saya mati pun, saya mungkin boleh jadi Tuhan. Itu konsep saya. Dan waktu itu, adik-adik, majoriti agama yang ada di Malaysia saya dah tolak, kecuali agama Islam. Tapi saya tak masuk Islam lagi. Sebab apa? Sebab saya masih ada tanggapan Islam itu Melayu punya. Islam itu hak milik Melayu. Ini Cina tak boleh masuk Islam. Dan waktu itu pun tak berapa kenal ada Cina Muslim. Tak ada internet sangat mah. Adalah TMNet, tapi tak adalah Facebook. Dia tak berapa kenal. Okey? Dan bila di Kuching, Sarawak, adik-adik, saya mula cari tujuan kehidupan. Dan antara yang saya nak kaji, yang saya nak tahu tentang agama Islam. Dan bila saya rasa saya dah macam Islam ni macam okey kan, kita pun macam misteri sikit. Tak tahu orang Islam ni sembah apa. Misteri sikit. Tak pernah nampak berhala mereka. Waktu itu. Bila saya dah okey, nak open sikit untuk Islam, satu malam kawan saya, dia ajak saya. Dan di Kuching, Sarawak, saya tak ada duit. Tak ada banyak duit. Sebab gaji tak ada. Saya kena tipu. Tak apalah. Bila di Sarawak, kawan saya satu malam tu dia call. Dia kata, Wong, jom kita keluar minum. Kalau ada orang ajak keluar minum, kita tak ada duit, kita tanya, kau belanja ke? So dia kata, yes, saya belanja. Okey. Dia belanja, kita on je. No problem. Bila kereta sampai, dia dengan seorang lagi. Bila saya masuk dalam kereta itu, saya tengok kat belakang, terkejut saya. Bukan sebab nampak hantu.
Ini lebih menakutkan daripada nampak hantu. Kawan kami perempuan yang Muslim, yang setiap hari kami nampak dia memang bertudung. Sekarang saya tengok dia tak pakai tudung. Waktu itu saya husnuzon tahap gila lah. Saya kata mungkin dia cuci tudung tadi tak sempat nak kering. Husnuzon baik punya kan? Husnuzon tak pakai. Saya pelik. Tak apalah, saya mau duli apa, sebab halal haram saya tak ada waktu itu. Lantaklah dia nak pakai tak pakai, up to her. Last mereka bawa saya pergi ke mana? Saya ingat kat Kuching Sarawak memang susah nak cari kedai mamak. Last mereka bawa saya pergi ke pub. Tak apalah, pergi pub apa salahnya? Setakat nak minum bir. Setakat nak minum orange ke coke ke tak apa. Bila sampai, saya yang bukan Islam, mereka dua ni yang Muslim, mereka kata, you duduk. Wow, hebat. Tak apa, saya duduklah. Dia orang belanja kan, buat apa nak sibuk-sibuk. Orang belanja, kita duduklah, diam-diam. Bila mereka datang, mereka bawa sekali bir. Nah, jom kita minum. Saya tengok kat dia orang, bukan Melayu tak boleh minum ke? Tak apa, kadang-kadang boleh punya. Sudah minum taubatlah. Wah, hebat. Lepas minum taubatlah. Dia confirm lepas minum dia masih sihat, masih hidup tau. Tak, saya pula yang bukan Islam, sepatutnya saya yang belikan bir untuk dia orang. Ini tak. Ini Muslim yang bagi minum bir kepada kafir ni dulu. Pelik kan? Lantak dia, saya tak ada halal dan haram, kita yamsing je lah. Okay, no problem. Tapi waktu itu hati saya sedang fikir, Tuhan ni sedang memainkan saya. Tak kala saya mula nak rasa, nak tahu serba sedikit tentang Islam dan sebagainya, hantar dua ekor ini datang. Kenapa hantar dua ekor ini datang waktu itu? Adalah seminggu dua, beberapa minggu tu saya rasa frust. Tak mau fikir dah. Saya tahu, adik-adik pernah tak kadang-kadang rasa tak payah mengaku dah. Kita tahu dalam hati. Kadang-kadang pernah tak rasa macam frust kan? Islam kata macam ni, Islam kata macam ni. Tetapi kenapa orang yang beragama ni, dia buat macam tu? Kadang-kadang rasa frust. Rasa bengang. Kadang-kadang mereka itulah yang bagi salah faham tentang Islam kepada orang luar. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa frust. Tapi bila saya fikir balik, bila saya dah bertenang, saya fikir balik, wait, aku nak cari Tuhan bukan kerana manusia. Aku nak cari Tuhan kerana aku nak kenal Tuhan, bukan sebab mereka. Lantak dia orang lah. Jadi saya pergi tanya soalan kepada kawan saya. Saya tanya kepada kawan saya, bro, kita orang Cina kalau sembah Tuhan, ada nampak tau Tuhan di depan. Lu orang Melayu sembah apa? Dia jawab, sembah Tuhan. Saya kata, sembah Tuhan? Saya selalu tengok you sembah hadap itu dinding saja. Itu dinding lu punya Tuhan ke? Saya punya jahat dulu, saya suka provoke macam tu. Itu dinding lu punya Tuhan ke? Saya kata tak ada. Kita ada sembah Tuhan, tapi itu Tuhan you tara nampak punya. Saya kata tara nampak mau sembah apa? Nampak baru ada mah. Tak ada benda wujud tapi you tak nampak. Okey? Dia tak nampak tak semestinya tak wujud. Saya kata apa lu cerita? Bagi contoh sikit. Sebab dia banyak pusing. Bila dia, lepas tu dia start cerita, dia tanya saya, Wong, kamu ada rasa angin tak? Saya kata ada. Kamu ada nampak angin tak? Saya kata, come on lah bro, aku Cina, tapi SPM aku dapat kredit tau, tak ada angin masakan pokok bergoyang. Itu jawapan saya. Lalu dia kata, bukan, angin, pokok yang kau nampak bergoyang itu bukan angin, itu kesan tiupan angin. Engkau bayangkan Wong, waktu itu saya terdiam. Ada logik dia juga. Waktu itu saya terdiam dan dia sambung dan dia kata, Wong, engkau bayangkan, angin yang diciptakan Tuhan pun engkau tak boleh nampak, tapi engkau rasa angin itu, rasa kewujudan angin itu, dan kamu nampak kesan tiupan daripada angin itu. Jadi macam mana mungkin kamu boleh nampak Tuhan yang menciptakan angin itu? Tuhan itu wujud, kamu rasa kewujudan dia, dan kamu nampak kesan penciptaan dia.
Jawapan dia senang ke susah? Adik-adik percaya tak kalau saya katalah saya memeluk Islam kerana jawapan dia yang simple ini. Mungkin ada orang pernah tanya saya. Adalah, mereka kata, "Brother, how do you know this is the truth? You know, when you never study any religious scriptures, bila mana kamu tak pernah kaji mana-mana kitab agama, takkanlah kamu senang-senang masuk Islam kerana logik akal ini?" Jawapan saya simple. Dia kata, "Kenapa kamu tak kaji semua agama dulu?" Jawapan saya simple saja. Kalau saya nak kaji semua kitab agama sebelum masuk Islam, barangkali saya mati sebelum saya sempat masuk Islam.